Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Depeni Anaktawi BF 2411013 ingin membentangkan peranan etika dalam teknologi analisis falsafah terhadap kecerdasan buatan dan privasi data. Saya merupakan dari kumpulan 2. Saya membentangkan 1.0 iaitu pengenalan. Saya ingin menerangkan apa itu kecerdasan buatan dan juga privasi data. Kecerdasan buatan ini boleh dikategorikan sebagai AI, iaitu Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan ini boleh definisikan sebagai teknologi yang membolehkan mesin meniru keupayaan manusia berfikir, belajar dan membuat keputusan. Bagi privasi data ini boleh definisikan sebagai pelindung maklumat pribadi daripada akses atau penyalahguna oleh pihak yang berautonomi. Tujuan untuk kecerdasan buatan ini ialah untuk meningkatkan kecekapan dan menyelesaikan masalah kompleks. Contohnya dengan mengesan penipuan atau pengesanan kereta tanpa pemandu. Bagi privasi data ini definisinya tadi ialah melindungi maklumat pribadi daripada akses atau penyalahgunaan oleh pihak yang berautonomi. Jadi tujuannya ialah untuk melindungi hak individu terhadap data pribadi dan memastikan maklumat tidak disalahgunakan. Contohnya seperti ekskripsi data, undang-undang PDPA dan juga kawalan akses. Jadi hubungan antara kedua-dua ini, iaitu kecerdasan buatan AI dan juga privasi data ni, hubungannya ialah AI sering menggunakan data pribadi untuk berfungsi seperti memahami corak pengguna dan penting untuk mengimbangi antara penggunaan AI dan pelindungan privasi data untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat. Ini merupakan pengenalan bagi kecerdasan buatan dan juga privasi data. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence tidak dinafikan lagi banyak memberikan manfaat kepada manusia di era yang semakin moden dan membangun pesat ini. Ia mempunyai pelbagai kepentingan sendiri bergantung kepada keperluan manusia dan juga cara manusia menggunakan kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kepentingan artificial intelligence dalam sektor pendidikan ialah memudahkan carian maklumat pelajar dan tenaga pengajar, iaitu kecerdasan buatan mampu untuk memberikan hasil carian yang lebih tersusun dan sistematik berdasarkan keperluan seseorang individu itu. Seterusnya, berbanding dengan cara tradisional di mana individu perlu mendapatkan rujukan melalui bahan ilmiah di perpustakaan seperti buku, jurnal, surat khabar, tesis dan seangkatan dengannya. Ini akan memakan kos dan masa untuk melakukan perkara tersebut. Seterusnya, menggabungkan artikel berkaitan di dalam internet kepada satu ringkasan maklumat yang mudah difahami. Pembacaan yang panjang juga perlu dilakukan terutamanya bagi buku dan tesis yang mengandungi beribu perkataan dan maklumat yang perlu ditelaah. Namun, dengan penggunaan kecerdasan buatan, ia amat berkepentingan dalam sektor pendidikan kerana dapat menggabungkan artikel berkaitan di dalam internet kepada satu ringkasan maklumat yang mudah difahami. Contoh kecerdasan buatan yang sering digunakan oleh para pelajar ialah ChatGPT. Seterusnya ialah menjimatkan masa pelajar dan tenaga pengajar. Hal ini dapat menjimatkan masa pelajar untuk melakukan tugasan mereka dan tenaga pengajar dapat memberikan pelan pengajaran yang lebih berkesan melalui kecerdasan buatan. Seterusnya ialah kepentingan kecerdasan buatan dalam sektor perbankan. Yang pertama ialah mengesan dan mencegah sebaran transaksi penipuan. Sektor perbankan amat berisiko kerana ia membawa data pelanggan yang melibatkan kewangan. Dengan bantuan kecerdasan buatan, pengesanan dan pencegahan sebaran transaksi penipuan dapat dielakkan. Seterusnya, kecerdasan buatan berkepentingan dalam memproses dan menganalisis data dengan lebih cepat. Kecerdasan buatan mampu memudahkan urusan di mana teknologi ini mampu untuk memproses data dengan lebih cepat, maka masa dan kos dapat dijimatkan.
Seterusnya, kecerdasan buatan berkepentingan untuk menjana idea dan membuat keputusan. Kecerdasan buatan mampu menganalisis data dengan lebih cepat dan ia membantu sektor perbankan untuk membuat sebarang keputusan, membantu untuk meramal dan idea pekerjaan yang baru untuk bertujuan memajukan syarikat. Seterusnya, kecerdasan buatan mampu untuk menaikkan prestasi syarikat. Data merupakan salah satu elemen yang penting dalam sektor perbankan. Kecerdasan buatan mampu untuk membantu menaikkan lagi prestasi syarikat agar mampu memperoleh kepercayaan pelanggan dengan perkhidmatan mereka yang pantas dan efisien serta mampu berdaya saing dengan syarikat-syarikat yang lain. Kecerdasan buatan sememangnya tidak dinafikan lagi mempunyai banyak kepentingan dan peranan dalam pelbagai sektor di seluruh negara. Ia akan memberikan impak yang sangat merugikan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Etika dalam penggunaan kecerdasan buatan wajar digunakan dengan rasa penuh tanggungjawab untuk mengelakkan penyalahgunaan yang mungkin akan membawa pada. Penggunaan AI perlulah mempunyai garis panduan yang jelas untuk mengelakkan teknologi ini disalahgunakan. Mengambil contoh dari negara United Kingdom yang peraturan dan kawalan berkaitan dengan AI. Peraturan ini mengandungi 5 prinsip teras yang dinyatakan, iaitu prinsip pertama, AI perlu dibangunkan untuk kepentingan umum dan manfaat manusia. Prinsip kedua, AI beroperasi dalam parameter kecerdasan dan keadilan. Prinsip ketiga, AI tidak boleh digunakan untuk mengurangkan privasi atau hak individu, keluarga ataupun komuniti. Prinsip keempat, semua individu harus mempunyai hak untuk dididik dan berkembang bersama AI. Dan prinsip yang terakhir, iaitu prinsip kelima, ialah menentang penggunaan AI sebagai robot pembunuh dengan autonomi untuk menyakiti, memusnahkan atau menipu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya ialah 3.0 Cabaran Kecerdasan Buatan. Isi bagi cabaran kecerdasan buatan ialah kebergantungan berlebihan kepada teknologi buatan, yaitu AI, yang menjadi faktor utama kemalasan pelajar untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Sehingga permasalahan ini memerlukan penelitian para akademik dan pakar industri agar pengintegrasian ini tidak membawa kepada masalah yang meruncing, khususnya kepada persediaan pelajar menempuhi alam pekerjaan. Selain itu, ia juga dapat melemahkan daya keupayaan kognitif mereka untuk berpikir. Seterusnya, dapat menimbulkan kebimbangan kualiti pembelajaran yang dihasilkan dan diterima pelajar. Sehingga penurunan kualiti pendidikan bagi mereka. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kecerdasan buatan merujuk kepada teknologi yang meniru kebolehan manusia untuk berpikir dan membuat keputusan. Pada era transformasi ini, Artificial Intelligence atau yaitu AI menjadi pemakin utama dalam berbagai sektor seperti perindustrian, pendidikan, dan perkhidmatan. Namun, perkembangan teknologi ini turut disertai dengan cabaran kehilangan nilai manusiawi. Selain itu, kebimbangan etika juga merupakan salah satu cabaran kecerdasan buatan. Hal ini karena privasi, keselamatan, plagiarisme, ketidaksamaan potensi gangguan pasaran kerja antara kebimbangan etika yang memerlukan pertimbangan yang teliti apabila mengintegrasikan AI dalam pendidikan. AI juga boleh disalahgunakan untuk tujuan jahat seperti cyberkriminal atau senjata pintar. Terusnya, cabaran kecerdasan buatan ialah kos yang tinggi. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem AI memerlukan pelaburan yang besar, tenaga pakar, pemrograman, dan juga penyelidikan perlu mempunyai kos yang tinggi. Dan bukan itu juga, AI juga memerlukan komputer berprestasi tinggi, storan data yang besar, dan sumber tenaga yang mahal. Akhir sekali ialah regulasi.
Regulasi adalah salah satu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh sesuatu organisasi seperti pemerintah, lembaga, untuk tujuan mengatur atau mengendalikan suatu bidang atau kegiatan. Regulasi boleh menyebabkan ketiadaan piawaian antara bangsa yang seragam untuk mengawal pembangunan. Selain itu, negara kurang maju sukar untuk mengejar perkembangan pesat AI dengan negara maju, sehingga adanya jurang dalam kawalan. Selain itu, AI juga boleh melanggar hak asasi dan kebebasan individu. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Laila Kirana binti Dikin bernomor matriks BF24110158. Pada kali ini saya akan membentangkan kesan positif dan negatif kecerdasan buatan atau teknologi AI. Dalam kesan positif dia terbagi kepada 3, yaitu dari segi pendidikan, ekonomi, dan perkhidmatan awam. Dari segi pendidikan, AI mampu membantu tenaga pengajar untuk menjadikan sesi pengajaran lebih lancar dan menarik. Hal ini dikatakan demikian karena AI mampu memudahkan tenaga pengajar untuk menyediakan bahan pengajaran serta mencadangkan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk dilakukan di dalam kelas. Selain itu, AI juga dapat membantu pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka. Sebagai contoh, penggunaan ChatGPT. ChatGPT dapat membantu pelajar untuk mencari maklumat-maklumat yang diperlukan bagi menyiapkan tugasan mereka. Dari segi ekonomi pula, AI memberi impak positif dalam bidang perniagaan melalui peningkatan productivity. Hal ini karena teknologi AI memudahkan pekerja untuk menyiapkan tugasan dan memacu productivity sekaligus meningkatkan creativity dan pemikiran kritis dalam kalangan pekerja. Dalam bidang yang terakhir adalah perkhidmatan awam. AI mampu merangsang perkhidmatan awam, sebagai contoh penggunaan chatbots. Chatbots ini merupakan antara salah satu alat yang paling populer dalam bidang perkhidmatan pelanggan. Chatbots boleh mengendalikan pertanyaan pelanggan dan mempercepatkan tindak balas yang diperlukan. Hal ini memudahkan pelanggan untuk tidak menyusahkan diri mereka lagi untuk keluar berbaris bagi bertanya soalan yang mereka perlu tanya. Yang seterusnya adalah kesan negatif penggunaan teknologi AI. Dia terbagi kepada 3 juga, yaitu dari segi pendidikan, ekonomi, dan keselamatan sosial. Dari segi pendidikan, kes penipuan dan plagiat dalam kalangan pelajar universiti semakin meningkat. Hal ini karena pelajar universiti menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan dan memplagiat jawaban secara bulat-bulat yang diberikan oleh AI. Dari segi ekonomi pula, ramai orang akan kehilangan pekerjaan mereka akibat daripada ancaman kecerdasan buatan ini. Dianggarkan lebih daripada 45 juta orang akan kehilangan pekerjaan menjelang tahun 2030. Antara bidang yang terkesan adalah bidang perkhidmatan pelanggan dan penganalisis data. Hal ini telah memberi impak yang negatif terhadap ekonomi rakyat. Yang terakhir adalah dari segi keselamatan sosial. Hal ini karena berlaku jenayah cyber. Perkara AI telah menarik minat pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, deepfake. Deepfake ini penjenayah akan mencuri dan menggunakan wajah orang lain untuk membuat jenayah. Privasi data didefinisikan sebagai hubungan antara perbuatan mengumpul, menyebar data, teknologi, dan jangkaan privasi orang awam dengan isu-isu perundangan atau politik yang berkaitan. Terdapat beberapa kepentingan privasi data dalam sektor pendidikan, sektor perbankan, dan sektor perniagaan. Kepentingan privasi data dalam sektor pendidikan adalah dapat melindungi maklumat pribadi pelajar dan staf. Sebagai contoh, nilai akademik, kesehatan pelajar dan staf, serta maklumat keluarga. Jika berlaku sebarang kebocoran data dalam sektor pendidikan, ia akan membawa kepada kesan buruk seperti pencurian identiti dan diskriminasi. Seterusnya ialah kepentingan privasi data dalam sektor perbankan adalah dapat mencegah penyalahgunaan dan penipuan.
Penyalahgunaan dan penipuan sering berlaku karena penyalahgunaan data untuk tujuan penipuan sehingga menyebabkan privasi pelanggan mengalami kebocoran. Sebagai contoh, pihak tidak bertanggung jawab dapat mengakses maklumat kad kredit dan maklumat transaksi untuk melakukan transaksi tidak sah. Seterusnya ialah sektor perniagaan adalah dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jika perusahaan menjaga privasi data dengan baik, pelanggan merasa lebih aman dalam memberikan maklumat pribadi mereka. Etika privasi data didefinisikan sebagai aturan yang mengatur cara pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pelindungan data pribadi. Etika penggunaan privasi data yang pertama adalah memperoleh persetujuan dari individu sebelum menggunakan data mereka. Persetujuan daripada individu amatlah penting untuk mengelakkan daripada salah faham sebelum data dikumpul atau digunakan. Pengumpulan data tanpa persetujuan yang sah dari individu bermaksud telah melanggar hak privasi individu. Etika penggunaan privasi data yang kedua adalah setiap organisasi harus bertanggung jawab menjaga data pelanggan. Setiap organisasi harus mempunyai prosedur yang dapat diakses untuk mengelola dan melindungi data agar tidak berlaku sebarang kebocoran maklumat. Organisasi haruslah bertanggung jawab dalam menerangkan individu yang terpengaruh jika terjadi sebarang penyalahgunaan data. Seterusnya ialah penghapusan data oleh organisasi. Data pribadi haruslah disimpan hanya selama tempoh tertentu. Setelah data tidak digunakan lagi, organisasi haruslah menghapuskannya untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan data pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ruzia binti Ramli, nomor matrik saya BF 24110133. Hari ini saya ingin membicarakan tentang 6.0 yaitu cabaran dalam privasi data. Cabaran pertama dalam privasi data adalah kebocoran data akibat serangan cyber. Kini, penggodam dan penyerang cyber semakin canggih dalam merentas sistem kita melalui mengetahui nombor kad kredit, maklumat pribadi, maklumat perubatan, dan sebagainya. Oleh itu, kebocoran data besar-besaran yang melibatkan berbilion-bilion rekod telah berlaku. Hal ini mengakibatkan kerugian besar kepada individu maupun organisasi. Cabaran kedua pula adalah keterbatasan dalam perlindungan privasi di dunia global. Isu tersebut juga semakin menjadi kompleks kepada dunia kita yang semakin terhubung antara satu sama lain. Sepertinya, data mudah direntasi ke sempadan dunia dengan mudah. Tetapi, perlindungan privasi data di negara sempadan adalah berbeza dengan negara kita, yang boleh menyebabkan kekeliruan dan kesukaran untuk memastikan perlindungan data kita dapat dilindungi dengan konsisten. Namun demikian, di negara sempadan, undang-undang tidak terwujud atau lebih longgar untuk melindungi data privasi mereka. Cabaran yang ketiga adalah masalah penguatkuasaan undang-undang terhadap privasi data. Hal ini berlaku kerana pelaksanaan undang-undang adalah lemah serta tidak konsisten. Akibatnya, kurangnya pendedahan, hukuman, ataupun denda terhadap privasi data. Banyak organisasi yang melanggar peraturan mengenai ketelusan atau accountability kerana mereka tidak telus mengendali data pribadi dan tidak bertanggung jawab terhadap kebocoran atau penyalahan data privasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Nur Atira binti Muhammad Sofa dengan nomor metrik BF 24110167. Saya akan membincangkan mengenai kesan positif dan negatif privasi data dalam kehidupan kita seiring dengan perkembangan teknologi. Kesan positif privasi data yang pertama ialah melindungi hak individu dan organisasi. Privasi data membolehkan individu dan organisasi mengawal siapa yang boleh mengakses maklumat pribadi mereka. Sebagai contoh, maklumat sensitif seperti nombor kad pengenalan dan akaun bank hanya boleh diakses oleh pihak yang bertanggung jawab dan melalui saluran yang sah. Dengan kawalan ini, individu dan organisasi dapat memastikan maklumat mereka tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesan positif yang kedua ialah mencegah penyalahgunaan data.
Privasi data membantu mencegah penyalahgunaan maklumat pribadi. Tanpa perlindungan yang mencukupi, data pribadi seperti nomor kad kredit dan maklumat keuangan boleh dicuri dan digunakan untuk tujuan penipuan. Dengan adanya perlindungan privasi, individu dapat memastikan bahwa maklumat mereka hanya digunakan dengan izin dan untuk tujuan yang sah dan mengurangkan risiko penyalahgunaan. Akhir sekali, kesan positif privasi data ialah menggalakkan inovasi yang baru. Bagi organisasi perkhidmatan atas talian, pengguna yang yakin bahawa data pribadi mereka dilindungi akan lebih cenderung untuk menggunakan aplikasi dan perkhidmatan baru, seperti aplikasi mudah ahli dan platform e-dagang. Perlindungan data yang kukuh membuka peluang untuk lebih banyak inovasi dan pembangunan dalam industri teknologi, sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat dan ekonomi. Walaupun terdapat banyak manfaat, kebocoran maklumat pribadi adalah salah satu kesan negatif yang sering berlaku. Ini biasanya disebabkan oleh penggunaan kata laluan yang lemah atau sama di pelbagai platform. Kajian Google yang dijalankan oleh agensi penyelidikan pasaran YouGov mendapati hampir 3 dari 5 pengguna internet di Malaysia pernah mengalami pelanggaran data pribadi atau mengenali seseorang yang pernah menjadi mangsa disebabkan daripada tabiat mengitar semula kata laluan. Keadaan ini memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab mengakses data pribadi, menyebabkan maklumat tersebar dan disalahgunakan. Oleh itu, adalah penting untuk menggunakan kata laluan yang kuat dan unik untuk setiap platform. Kesan negatif yang kedua ialah terdapat ketidakseimbangan dalam sistem perlindungan privasi data antara negara. Beberapa negara mempunyai undang-undang perlindungan data yang ketat, manakala negara lain mungkin tidak memberikan perlindungan yang mencukupi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan cabaran besar dalam usaha untuk menyediakan perlindungan data yang seragam di seluruh dunia. Dan ini memberi peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi perbezaan tersebut. Kesan negatif yang ketiga ialah kos dan sumber yang diperlukan untuk melindungi data pribadi sangat tinggi, terutamanya bagi perniagaan kecil. Organisasi yang berusaha menjaga privasi data pelanggan perlu melabur dalam teknologi keselamatan canggih seperti perisian enkripsi dan melatih staf mereka untuk mematuhi peraturan perlindungan data. Bagi perniagaan kecil, kos ini boleh menjadi beban yang besar, menghalang mereka daripada menyediakan perlindungan yang secukupnya. Sebagai kesimpulan, privasi data memberikan banyak manfaat termasuk melindungi maklumat pribadi, mencegah penyalahgunaan data dan mendorong inovasi teknologi. Namun begitu, ia juga membawa beberapa cabaran seperti kebocoran data, ketidakseimbangan perlindungan antara negara, dan kos yang tinggi untuk melindungi data. Oleh itu, penting bagi kita untuk sentiasa berwaspada dan memastikan bahawa data pribadi kita dilindungi dengan baik. Salam sejahtera, saya Rejune Henry, nomor metrik BF 24110103, Falsafah Isu Semasa, Section 6. Saya akan membincangkan penutup atau kesimpulannya. Kesimpulannya, terdapat banyak kelebihan pada pembangunan pengurusan data dan teknologi kecerdasan buatan, seperti productivity yang lebih hebat, quality hidup yang lebih baik, dan prosedur yang lebih mantap. Akan tetapi, perkembangan ini juga mencemarkan isu moral yang sensitif, terutama yang berkaitan dengan privasi, kejujuran, dan keadilan. Kami menjamin, sebenarnya sistem AI dibangunkan dan dilaksanakan secara beretika, menegakkan piawaian moral sejagat antara sesama dan memupuk hasil yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya, dengan menyatupadukan rangka-rangka kerja di dalam prinsip falsafah, ulterism, dan deontologi dalam masyarakat budaya di Malaysia. Jelaslah bahwa di mana keadilan dasar algoritma dan keterangkuman adalah amat penting untuk diterapkan. Isu etika harus terus memacu kepada kemajuan teknikal untuk menjaga martabat dan marwah manusia agar masa depan di mana teknologi memberi manfaat yang sama kepada orang ramai dengan cara yang lebih baik dan saksama. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.